Sebab tu sejarah-sejarah sebut, kalau di tanah Jawa, 1,500 orang pendakwah. Mari daripada tanah Arab. Mari mati peri je. Orang dulu makan orang, pun kita jamu. Mari pendakwah, ya makanan kita, hak ni sedap ni. Untuk Arab dia panggil. Pakat makan pun kita. Berat tak berat pun kita. Mana dia dapat ni? Mana dia dapat orang Melayu ni ataupun rantau kita ni di Nusantara ni orang makan manusia? Bagi saya ni satu penghinaan. Satu kepada bangsa Melayu secara keseluruhan ni. Sejak bila orang Melayu ni makan manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video kali ini, video react, reaction video yang Masya Allah saya dah lama tak buat, dah berbulan-bulan lamanya. Dan kali ini saya nak react satu video yang agak viral. Nak kata viral tak viral sangat lah, tapi ramailah juga viewernya. Mungkin dalam ratusan ribu orang yang dah view video ni, iaitu satu petikan ceramah oleh seorang pendakwah yang sekarang pun sedang kontroversi, iaitu Ustaz Muhaizat daripada Kelantan, yang sebelum ini saya pernah react. Saya pernah bagi reaksi terhadap satu video dia yang juga tular ataupun viral sebelum ni. Saya tak ingat video mana satu. Saya ingat berkenaan dengan boleh tengoklah video sebelum ni. Ada satu video yang disebut tentang surah Al-Jin. Yes, dia pernah bagi satu ceramah ataupun satu petikan ceramah dia yang dia kata cara nak berkawan dengan jin ataupun cara nak panggil jin ialah dengan baca surah Al-Jin ataupun kerap membaca surah Al-Jin. Itu saya pernah buat react. Saya pernah react terhadap video tersebut sebelum ni. Jadi kali ni saya nak react, dan saya buat ni bukan atas dasar hiburan. Saya bukan buat untuk hiburan. Bukan kita nak mengaibkan orang tu. Tak. Kita kena faham aib peribadi dengan jenayah ilmiah. Jenayah ilmiah ialah bila kita bagi tahu sesuatu kepada masyarakat, kepada pelajar kepada orang ramai, secara terbuka, openly or secretly, kita bagi benda yang kurang tepat ataupun yang salah dari segi ilmu. Ilmu lah. Tak kisahlah ilmu apa pun, ilmu agama ke, Quran ke, hadis ke, ilmu kimia ke, fizikal ke, ilmu apa-apa sahaja, yang mana secara prinsipnya bersalahan, dan benda tu tidak diiktiraf oleh ahli-ahli ilmu dalam bidang tu. Sebab Allah kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, kan. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu dalam bidang tu, pakar dalam bidang tu kalau kamu tak tahu. Jadi kalau pakar dalam bidang tu tak iktiraf sesuatu, kita kata prinsip ataupun kita kata artikel lah, sesuatu yang dikatakan oleh orang, jadi benda tu kita kata jenayah ilmiah. Tak betul. Maksudnya contoh, kita belajar dalam bidang matematik misalnya, 1 + 1 sama dengan 2, betul tak? 1 + 1 sama dengan 2. Jadi semua orang, semua ahli ilmu bersetuju atas premis tu. Tetapi tiba-tiba ada satu orang hamba Allah, dia kata tak, 1 + 1 sama dengan 14 misalnya. Jadi kita kata ini jenayah ilmiah. Dia sengaja untuk mengelirukan orang dengan benda-benda sebegini. So video yang kedua ni, dan saya kena berlaku adil, ini bukan kali pertama saya tengok. Cuma saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan petikan video ni, dan saya akan teliti semula. Ini mungkin kali yang kedua, ketiga saya tengok semula, supaya saya boleh dapatkan lebih jelas. Orang kata alah baru dengar sekali dah nak komen macam-macam. Tak. Jadi saya dah dengar benda ni 2 kali sebelum ni. Malam ni masa saya record ni, ini adalah kali yang ketiga. Jadi saya akan dengar sekali lagi, kita akan tengok poin-poin dia, dan saya akan berikan jawapan dan ulasan terhadap apa yang dikatakan dalam video kali ini. insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa,
kita tengok sama-sama video tersebut. Okey. Bismillah. Kita pakai earphone dulu. Okey. Kita mulakan. Bismillah. Keilmuan tenaga dalam sanak daripada tariqah adakah boleh diamal kerana dalam kita Aqidatun Najin menyatakan ilmu perkara mencari adat selain 8 kategori itu adalah jin. Salah ni ayat ni. Ayat ni salah ni. Tak tahulah. Lorak sangat ni. Betul kau dalam kita Aqidatun Najin sebut lagu ni. Pertama apa nak tanya. Kalau soalan dia berbunyi lagu ni kerana dalam kita Aqidatun Najin menyatakan ilmu perkara mencari adat selain 8 kategori itu adalah jin. Hai, jolo kau. Rojok semula agak Aqidatun Najin ni amo tak apa nak setuju ni kalau lagu ni. Bukan ni kali takut lorak dia dah. Silap dia tu. Gini, ilmu tenaga dalam ni tidak ada kaitan dengan jin. Kerana nama dia ilmu tenaga dalam dah. Bukan ilmu tenaga jin. Kalau ilmu tenaga jin panggil ilmu jin. Ingat. Okey, saya pause sekejap sebab saya dengar dia kata tadi tidak semestinya ilmu tenaga dalam ni ilmu jin. Nama pun dah ilmu tenaga dalam. So bukan ilmu tenaga jin. Tak juga. Ada juga ilmu yang tak ada nama jin pun tapi ada kaitan dengan jin. Misalnya apa? Ilmu sihir kan? Ilmu hitam. Kan orang kata ilmu hitam. Tak semestinya jin warna hitam kan? Satu argument yang tidak tepat lah. Okey. Tenaga dalam ni ada dua jenis. Satu ialah kekuatan jiwa manusia itu sendirilah. Ya, kekuatan rohani dia, tenaga dalam. Kan kita memang ada benda tu. Kan kita ada energi. Manusia ni memang ada benda dalaman yang kita kata ada kuasa. Kan? Berkuasa maksudnya boleh memberikan kita kekuatan, kan, kekuatan fizikal dan sebagainya. Itu memang ada. Kan? Kalau belajar sains pun dia akan macam-macam tenaga ada kan, tenaga kinetik lah, tenaga haba dan sebagainya macam-macam lah kan. Tapi tidak semestinya tidak ada kaitan dengan jin. Tengoklah. Sebab tu kata Imam Syafi'i, kalau kau tengok orang tu berjalan atas air, ke terbang ke apa ke, tengok pada amalan dia. Kan? Kalau amalan dia bertepatan dengan Quran dan Sunnah, itu adalah waliullah. Kan? Kalau kita tengok amalan dia sesuai Quran dengan Sunnah. Tapi kalau tidak, kan, amalan dia, ajaran dia tidak bertepatan dengan Quran dan Sunnah, tiba-tiba boleh jalan atas air dan sebagainya, itu bukan wali Allah, tapi itu wali syaitan. Wali syaitan. Jadi syaitan jin lah. Jin di kalangan syaitan ataupun syaitan di kalangan jin. Okey, kita sambung. Saja kau ada tenaga. Apa faedah manusia? Apa faedah manusia jadi khalifah kalau jin bisa pada dia? Tak jin lah jadi khalifahnya. Apa manusia jadi khalifah? Ingat manusia ni reti main bola sepak saja yo. Manusia lah ni tak jadi manusia. Manusia kalau jadi manusia betul. Tu, wali kutub tu. Okey. Ini saya setuju. Bab dia kata manusia ni lebih tinggi daripada jin. Dia punya kedudukan. Yes, ini saya setuju dengan dia. Betul lah tu. Kan kita ni tak sepatutnya duk mengagungkan, membesarkan sangat jin. Ya, betul. Saya setuju. Kita tidak boleh terlalu takut, tidak boleh terlalu gerun dengan jin. Semua jin kuat, jin itu, jin ini. Itu saya setujulah, kan. Tapi kita tengok apa yang dikata seterusnya. Kita reverse sikit. Kita reverse sikit. Apa manusia jadi khalifah? Ingat manusia ni reti main bola sepak saja yo. Manusia lah ni tak jadi manusia. Manusia kalau jadi manusia betul. Tu, wali kutub tu. Hak tu jadi manusia betul. Insan yang kamil, manusia sempurna. Kalau dia nak buat kemarah, boleh jadi kemarah. Pajing boleh buat lagu tu. Hak tu sebenarnya. Tu tenaga mari ke mana tu? Tenaga jin ke? Sikit-sikit jin, sikit-sikit jin. Nampak? Jangan duk gaduh dengan jin ya. Ingat bisa sikit jin ya. Tak sunnah dengan jin kawan dia kali. Kau ada bersatu jin kau dia, kau gapo dia. Ingat manusia ni tak reti gapo satu kau. Apa faedah jadi khalifah, Tuhan latih, Tuhan tak. Inni a'lamu ma la ta'lam.
Aku tahu benda hok mu tak tahu oleh malaikat. Malaikat senyap apabila Tuhan kecik lagu tu. Cakap Tuhan jahil latih manusia. Tak ada tenaga, tak ada apa dia. Hamba tak percaya semua tu benda jin belaka. Ikut ilmu. Malaikat bertanya pada Allah SWT. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Maksudnya Allah Ta'ala bila jadikan Adam alaihissalam, malaikat bertanya untuk mengetahui, untuk nak faham. Bukan soalan istingkar. Istingkar ni mengingkari. Istifham ni nak faham. Okay, soalannya ada dua jenis. Soalan berbentuk istingkar, bertanya sebab nak membantah, ataupun bertanya sebab nak faham, nak tahu, nak belajar. Jadi malaikat nak belajar. Mereka tanya pada Allah Ta'ala, kenapa buat manusia yang akan satu hari nanti membinasakan dunia ni, dia akan menumpahkan darah, ya, akan berbunuh-bunuh sesama sendiri. Bukan dia petikai Allah Ta'ala cipta manusia, makhluk yang tak ada apa-apa. No. Dari mana dia dapat ni? Daripada mana Muhaizat boleh faham ayat tu begitu? Sepatutnya dia kena ambil makna zahir daripada ayat 31 surah Al-Baqarah tu tadi. Malaikat dia tahu manusia ni satu hari nanti dia memang ada kebolehan. Memang manusia ni ada kelebihan, ada nafsu, ada akal, yang mana mereka akan gunakan benda tu untuk kerosakan. Ya. Wa yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah. Kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ni para malaikatnya sentiasa bertasbih, sentiasa bertahmid kepadamu ya Allah, kan. Jadi bukan itu sebab kenapa malaikat soal penciptaan Adam. Okay? Bukan pasal sebab tak ada tenaga dalam ke. Benar, bukan begitu. Okay? Salah tu. Kadang-kadang orang tak cakap royak kata manusia tu ada tenaga, ada apa dia. Dia orang jin tu. Allah Rabbi, berat sungguh kawan ni. Jadi tenaga dalam. Sanak kok tarekat kok apa dia gini sebenarnya. Orang pendakwah zaman dulu, wali-wali zaman dulu, dia nak ajak orang-orang muda, ikutlah orang-orang tua, nak rapat dengan agama, nak suruh ajak mari sembahyang, nak ajak kepada Islam. Maka tradisi tempat kita, khususnya tanah Melayu ni, kalau orang tak bisa, dia tak akan tunduk. Orang dulu kalau nak mari dakwah, apa kalau kita baca sejarah tok guru tua dulu, kalau nak mari dakwah satu-satu kampung, kalau tak bisa, tak usah. Tok batin dia pakai ludah, gelepar dah orang pendakwah tu. Pas lagu mana kalau tak bisa, kalau boleh terbaik ada tenaga dalam, tak luk tak apa dia, baru pok dia tunduk. Tradisi tempat kita. Tanah Harap jari cabar lagu tu. Kerana keilmuan tempat kita sangat tinggi. Sebab tu sejarah-sejarah sebut, kalau di tanah Jawa 1,500 orang pendakwah mari daripada tanah Harap. Mari mati peri ya. Orang dulu makan orang, pok kita jamu. Mari pendakwah, ya makanan kita, hok ni sedap ni, untuk Arab dia panggil. Pakat makan pok kita. Berat tak berat pok kita. Mana dia dapat ni? Mana dia dapat orang Melayu ni ataupun rantau kita ni di Nusantara ni orang makan manusia? Bagi saya ni satu penghinaan. Satu kepada bangsa Melayu secara keseluruhan ni. Sejak bila orang Melayu ni makan manusia? Yang makan manusia di Nusantara ni, di rantau kita ni, di Papua New Guinea tu ada, ya, di Fiji, Pulau Fiji, ya, di situ memang ada cannibal. Tapi di Sumatera, di tanah Melayu, di Sabah, Sarawak, Borneo, mana ada orang makan manusia? Di Sarawak tu orang Iban, ya, Dayak, mereka penggal kepada, tapi mereka tak makan manusia. Jangan buat cerita-cerita dongeng macam ni lah, ya. Dan dia kena datangkan dalil. Dia kata ikut sejarah mana, dan buku mana. Kita duk baca Suratul Salatin, sejarah Melayu, kitab karangan Tun Sri Lanang. Saya khatam kitab tu 2-3 kali masa kecil, masa zaman sekolah lagi. Sebab saya suka baca. Tak pernah jumpa riwayat kata pendakwah datang ni kena makan apa semua. Tak ada. Mana dia dapat? Ilmu sihir makan orang jadi setan, saingat iblis. Berat pok kita. Maka mari pendakwah hok bisa-bisa. Pakai jin ke? Kau pakai apa dia hok pendakwah tu? Maka mari ada, kalau di tanah Jawa mari seorang nama Syekh Subakir. Syekh Subakir nama dia.
Mari berlawan dengan hok besar-besar di tanah Jawa. Kalah belakang. Bapok jing, bapok hatu. Hatu rak raksasa, bata Maharaja Wano. Mau berlawan, kalah belakang. Benar dia. Baru dia tunduk. Baru dengar kata. Kok kita tu, lihat dakwah. Assalamualaikum. InsyaAllah Tuhan saya. Ping kena napa peri pakai klik jerit gitu ya. Tak boleh. Tempat kita jamin dulu. Lah ni tak apalah jamin dulu. Orang tak dengar kata. Orang kalau tak bisa. Tak. Islam tersebar ke tanah Melayu, ke Nusantara ni dengan akhlak para pedagang-pedagang Arab yang bawa agama Islam ke sini ialah para pedagang. Okay, nanti saya akan ulas tentang isu ni. Apa nama dia kata orang Melayu bila disapa dengan lemah lembut oleh para pendakwah yang bawa lemah lembut. So apa point dia? Adakah dia nak bagi tahu point dakwah Islamiah, dakwah secara Nabi Muhammad SAW yang lembut? Nabi kata afshus salam. Afshus salam, sebarkan salam. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Sabda Nabi SAW, mudahkan, jangan sukarkan. Bagi berita gembira, bagi mereka happy, jangan buat orang lari. Itu kaedah, prinsip dakwah yang Nabi ajar pada para sahabat. Mu kata benda tu tak boleh masuk pada orang Melayu. Jadi nak kena ada magic-magic apa semua bagai, tenaga dalam semua bagai. Apa semua orang Melayu amal tenaga dalam ke? Tenaga batin ke? Semua orang Melayu ada ilmu hitam macam tu. Saya tak setuju statement ni. Dan tadi dia sebut pasal wali kutub dan sebagainya. Kita akan ulas nanti insyaAllah. Maka cara berdakwah jamin dulu gitu. Maka dia pun tumbuh atas nama tarikah dia. Marilah ikut saya. Dia pun tunjuk keramat dia. Siapa dia? Syekh Rumari. Syekh Abdullah Al-Rumari. Apabila nak berdakwah dengan merung mahawangsa. Praong merung mahawangsa. Di Langkah Soka ni, Kedah tua dulu mari. Apabila dia mari dakwah tu, bapak dia ni berlawan. Mari nak dakwah Islam ya, Syekh Abdullah Al-Rumari. Merung mahawangsa tunjuk hikmat dia, terabal dalam gapo dia, orang minum racun. Tak jadi belaka Syekh Abdullah Al-Rumari. Kusuk kali dia kata, ya ni besok kakak ni ilmu gapo. Agama gapo demo ni. Demo sembuh gapo. Ambo sembuh setan, sembuh jin. Kalah juga lawan demo. Merung mahawangsa tu terabal. Merung mahawangsa. Pura-pura. Abdullah Al-Rumari, wi minum racun. Tak jadi belaka. Hak sahih nyawi gapo dia. Merung mahawangsa ni raja yang beragama Hindu asal dia. Dan orang-orang agama pagan, dia tak kata dia sembah setan, sembah jin, sembah iblis, tak ada. Dia walaupun menurut perspektif Islam, konsep dewa kan, dewa, datuk kan, roh-roh yang mereka sembah tu di bumi dan sebagainya adalah jin. Tetapi di pihak mereka, di pihak penganut agama pagan ataupun berhala ni, mereka tak akan kata saya sembah syaitan. Tak ada. No such thing dalam istilah mereka. Jadi sekali lagi mana dapat kisah ni pun saya tak tahu. KL kau itu. Besok tak besok. Tempat kita tradisi lagu tu. Cara dia. Maka dia peroyak kata hamba bawa satu agama. Demo semua apa? Setan. Tak bisa setan. Hamba semua Allah. Oh, gapo dia panggil Allah. Siapa dia? Hak tu demo jadi bisa. Hamba jadi bisa sebab tu. Ni perangai kita orang Melayu. Ilmu pelik-pelik. Ilmu pelik-pelik. Akhir sekali Yowi minum racun sebenarnya cerita. Minum racun. Bila minum racun, Syekh Abdullah Al-Rumari kata, tak jadi racun. Tu tengok dia, hamba minum dia. Puk, dia pun minum. Maka dia pun kata, Qadah ni, Qadah ni maknanya bekah. Kedah. Ilmu Kedah ni. Negeri Kedah ni, asal Qadah ni maknanya bekah ni. Aman daripada racun. Dia kata Kedah ni aman dah daripada racun. Dekat Kedah Darul Aman. Pas Kelon ni. Nama negeri hak paling tua sekali. Sebelum Kelantan, sebelum gapo, Kedah. Hak tu nama yak japai tonggak. Tak tahu ada ilin lagi. Tu Kedah tu. Nama lain hak ni baru-baru. Kelantan baru, Terengganu baru. Tak setua nama negara Kedah. Ya Kedah tua ni cerita dia zaman dulu sampai Kelon ni. Tepat pun tepat tolong. Negeri Kedah tu. Hak tepat situ. Macam Kelantan kadang-kadang dia pindah negara, kadang-kadang nama Citu, kadang-kadang nama tanah serendah, sekebun bunga, tanah Kalimantan, tanah macam-macam. Mojopahit, nama ni tukar-tukar.
Tapi Kedah ni yang main Kedah tua lagi dok panggil Kedah. Siapa keluar ni Kedah? Kedah Darul Aman. Dia kata Kedah ini sudah aman daripada racun. Bekas ni tak ada racun dah tuanku. Senyap tak kata apa dia. Maka jadi penasihat dia, maka latihlah macam-macam akhir sekali nak buat surah atas gunung juga. Tak ada siap buat surah, baru wakaf baru meninggallah Syekh Abdullah Al-Ghumari. Tanah bawah tu, alik atas tu jadi batu hapa, dataran Tok Syekh orang panggil masjid situ. Tak ada nak buat pun tak apalah. Nah, bapak dia duduk dalam hutan, pergi dakwah istana. Bapak dia jalan, laju muka turun bukit kan. Pergi di pokok, cabut pokok. Bisa tak bisa? Break di pokok, pergi di pokok, cabut. Supaya kita lah kalau jalan-jalan, pergi saling gapo dah tiap api, pergi belok di api. Break tak tahu lagu mana. Tengok bisa orang zaman dulu. Maka hak ni timbul istilah tarikah, ada amalan, ada gapo dia. Ni sebenarnya. Tapi bukan matlamat benda tu. Hanya nak menarik perhatian orang-orang muda supaya suka kepada agama. Kadang-kadang ada setengah orang tak. Saya tak setuju. Okay, kita kata kita kena ada magic macam tu, kena ada ilmu hebat-hebat, boleh apa tumbang pokok apa semua, boleh terbang ke, boleh apa ni untuk tarik minat orang muda. Tak. Adakah kita hendak merendahkan mukjizat Al-Quran? Al-Quran itulah satu-satunya orang kata senjata yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melembutkan hati kaum muslimin, orang-orang muallaf. Para sahabat Rasulullah SAW masuk Islam sebab Quran. Mereka lagi ganas. Daripada orang Melayu, orang Arab jahiliah dulu lagi ganas. Mereka tanam anak perempuan hidup-hidup. Orang Melayu tak buat lagu tu. Mereka berzina dengan isteri orang. Mereka berzina dengan bertukar-tukar pasangan. Mereka punya jahiliah tu lagi teruk. Tetapi dengan Quran, subhanallah, Nabi Rasulullah SAW berdakwah dengan kelembutan, dengan penuh hikmah, dengan Quran. Baca Quran, Umar Al-Khattab sampai bergetar jiwanya mendengar ayat Quran. Ni punya something. Umar Al-Khattab dulu boleh lembut hatinya disebabkan Quran. So, saya ingat ini satu penghinaan lah pada orang Melayu. Kalau kita bangga dan kita rasa sayang dengan bangsa kita, perkataan begini yang dilontarkan oleh seorang pendakwah yang sepatutnya memeriksa fakta-fakta yang dibentangkan dalam ceramahnya. Dia kena buat homework dulu. Dia kena belajarlah sejarah yang betul. Okey? Jadi saya tak setujulah kata-kata Islam ni kalau kita nak dakwah, nak tarik perhatian orang muda, kena ada tenaga-tenaga dalam ni semua. Kena ada ilmu-ilmu magic apa semua ni. Kan? Seolah-olah macam Islam ni tak ada ramuan yang boleh melembutkan hati manusia. Seolah-olah Al-Quran tu nothing. Okey, jadi hati-hatilah sebagai pendakwah Islam. Mu patut royak ikut Quran dengan hadis. Bukannya ikut orang kata khayalan ataupun mitos begini. Tunduk kecuali orang tu bisa sungguh. Pokok kita memang pahlawan ni lagu tu. Kalau bawa ayah bulu balik kaki tu tak ada orang cara kata. Dia kena orang bisa-bisa. Aku pakat tunduk belakang. Kalau tak selamat lah mana. Okey, dah habis. Okey, itulah tadi petikan video yang kita tonton tadi, yang saya dapat daripada tak silap Facebook kot. Ada orang share dekat Facebook dan itulah dia. Okey. So saya akan ulas, saya akan wrap kita akan bagi rumusan tentang apa yang diperkatakan oleh Ustaz Muhaizat tadi dalam video tersebut. Okay? Baik, ada beberapa poin yang disebutkan oleh Muhaizat dalam video tadi. Yang pertama ialah dia kata manusia jadi khalifah sebab ada tenaga dalam lebih daripada jin. Disebabkan itulah manusia jadi khalifah, sebab kita ni ada power, macam ada super power. Okey. Sebenarnya konsep khalifah yang mulia ini, kemuliaan yang diberikan kepada manusia adalah bermaksud diberikan mereka ilmu, ilmu, akal fikiran, tanggungjawab dan amanah sebagai pentadbir bumi. Sebagai di kalangan manusia itu nanti adanya dilantik para nabi dan rasul. Di kalangan manusia itu adanya hamba-hamba Allah yang solehin,
yang muttaqin, dan sebagainya, golongan yang berilmu. Jadi dijadikan manusia itu mulia disebabkan oleh ini. Mulia sebab ilmu, sebab takwa, ya, bukan sebab tenaga dalam. Apa salah pula tujuan penciptaan manusia ini tenaga dalam? Sedangkan Allah kata, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah kata, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba-Ku. Illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah, menjadi hamba Allah, mengesakan Allah. Jadi tidak ada mana-mana kitab yang mengajar supaya kita ni ada tenaga dalam sampai boleh terbang apa, tak ada. Karamah kita setuju, ya, memang wujud karamah. Rujuk boleh refer kepada video saya lama tahun lepas kot. Saya ada cerita tentang mukjizat karamah dengan sihir. Okay? Saya tidak nafikan wujudnya karamah. Ada manusia yang dapat karamah. Tapi rujuk boleh tengok apa ulasan saya pasal karamah. Okay? Tetapi bukanlah tujuan penciptaan manusia ni sebab dia ada tenaga dalam ke apa ke. Dan kita ni lebih tinggi daripada jin. Sebab itulah Allah pilih kita. Itu je. Allah pilih kita. Kalau Allah berkehendak, sebaliknya, kalau Allah nak lantik jin sebagai khalifah, boleh je. Tetapi kehendak Allah, Masya Allah kan wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu berlaku. Allah tidak kehendaki, maka ia takkan berlaku. Ini kehendak Allah Ta'ala, masyiah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan manusia sebagai khalifah. Itu je. Simple. Naam. Baik. Kemudian, antara kemuliaan diberikan kepada Adam ialah ilmu. Wa'allama Adam al-asma', kan? Dan kami ajarkan Adam dengan nama-nama. Nama-nama benda. Allah ajar Adam, dan bila Allah Ta'ala suruh malaikat sebutkan barang-barang ni, apa nama benda-benda ni, malaikat tak boleh jawab. Kemudian dia tanya pada Adam, Adam boleh jawab. Jadi di situlah Allah tunjukkan hikmah penciptaan Adam. So malaikat pun tahu, rupanya manusia ni diberikan kelebihan yang lebih daripada kita, hatta lebih daripada malaikat, jangan kata daripada jin. Tetapi bukan sebab tu tenaga dalam, boleh terbang, boleh apa, boleh boleh santau orang ke apa, dah, bukan. Tetapi ilmu. Adam AS diajarkan dengan ilmu yang menjadikan kita ni tinggi daripada jin, tinggi daripada syaitan, sebab ilmu. Sebab itulah syaitan, dia lebih takut pada orang berilmu. Okey? Baik, kita cepatkan sikit. Pada poin yang kedua, dia kata pendakwah zaman dahulu guna cara berdamping dengan ilmu tenaga dalam untuk berdakwah dengan orang tempatan. Padahal, itu saya kata, mana tesis awak ni Ustaz Muhaizat, apa basis ataupun asas keperdakwaan ini? Sebab teori Islam, teori agama Islam ni datang ke Nusantara adalah melalui aktiviti perdagangan. Boleh baca buku-buku sejarah, kajian-kajian sarjana, baik orientalis ke, yang Islam ke, yang Arab ke, yang Melayu ke, yang Mak Saleh ke, semua bincang topik yang sama, iaitu penyebaran Islam ke Nusantara, ke Asia Tenggara ni, most of it, kebanyakan besarnya adalah daripada aktiviti perdagangan. Bila orang Arab datang berniaga, berdagang, mereka jujur, amanah, lembah lembut, bagi salam ke orang, sebab mereka ikut ajaran Islam. Itu yang menyebabkan penduduk tempatan tertarik dengan kelembutan mereka, adab mereka, akhlak mereka, bukan sebab mereka ada tenaga dalam. Okey? Dan ini dibuktikan dengan catatan ketika pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Abbasiyah pada abad ke-7 sampai abad ke-10, orang Arab Islam telah berada di Nusantara. Mana kena makan? Tak ada. Mereka tak kena makan. Jadi janganlah ni Abang Muhaizat, kita janganlah buat cerita-cerita yang cerita dongeng. Okay? Kemudian poin ketiga, dia kata ada 1,500 pendakwah. Ini dakwaan dia. Yang ketiga tadi dia kata 1,500 pendakwah daripada tanah Arab dimakan penduduk tempatan. Kanibal. Tak ada sebarang bukti pun. Tak ada bukti pun. Okay? Saya dan tim saya dah buat kajian. Kita cari betul ke ada ke fakta ini. Okay? Tidak ada. Bahkan kedatangan para pendakwah Arab ni diterima baik. Ini dalam buku-buku sejarah. Bacalah.
bacalah sejarah Melayu, Suralatul Salatin. Ya, bacalah kajian-kajian yang dibuat oleh universiti-universiti kita. Kita di Malaysia ni bukannya Muhaizat seorang je yang pandai. Ada ramai lagi profesor-profesor apa semua pensyarah universiti yang dah buat kajian, dah tulis buku pasal sejarah Melayu. Baik dia Melayu, India, Cina, semua bangsa dah tulis pasal, mereka dah kaji. Mu sebut pasal Kedah. Sarjana di Kedah tu dah korek candi Lembah Bujang tu, dah buat kajian, dah buat jurnal, dah buat katalog pasal candi-candi tu semua, mereka dah kaji dah. Tak ada sebarang bukti kata orang pendakwah Islam ni datang tanah Melayu kena makan, ataupun datang ke Nusantara ni kena makan. Jadi ini benda ni kena perbetulkan lah. Saya harap Ustaz Muhaizat kita ni sanggup untuk memperbetulkan kesilapan tersebut. Baik. Yang keempat, tentang kisah Syekh Subakir dengan bumuh di tanah Jawa. Syekh Subakir merupakan seorang ulama dari Parsi, yang diutus oleh Sultan Muhammad pertama dari kerajaan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa dalam rangka untuk menyebarkan ajaran Islam. Memang wujud sosok tubuh bernama Syekh Subakir ni memang ada. Diriwayatkan beliau bersama dengan bapa saudara beliau yang merupakan di antara generasi Wali Songo, Wali 9, Maulana Malik Ibrahim, yang juga dikenali dengan gelaran Sunan Gresik. Sunan Gresik. Tapi tidak ada sumber yang benar dan ilmiah berkenaan kisah tersebut. Yang kata dia, yang Muhaizat cerita tadilah, melainkan hanya sekadar dakwaan. Sebab dakwaan ni siapa-siapa boleh dakwa, siapa-siapa boleh buat cerita. Sebab itulah pentingnya sumber. Dalam ilmu hadis kita kata sanad lah kan, kena ada source, sumber tu siapa, boleh dipercayai ke tak boleh dipercayai. Jadi Ustaz Muhaizat ni juga dia ada kontroversi pasal ilmu hadis. Sebut pasal sanad ni ada kaitan dengan ilmu hadis, yang nanti insya-Allah video akan datang saya akan komen pula statement beliau, kenyataan beliau dalam video yang ada kaitan dengan ilmu hadis, insya-Allah. Baik, teruskan lagi. Poin yang kelima, dia kata pengislaman merong Mahawangsa melalui perlawanan ilmu tenaga batin ataupun tenaga dalam. Dia kata dia berlawan dengan Syekh Subakir ni kan. Pengislaman Kedah bermula pada bila rombongan 12 orang pendakwah yang diketuai oleh Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad bin Syekh Ja'far Qaumiri, Syekh Abdullah Qumairi, ataupun gelarannya Syekh Abdullah Qumairi, berasal daripada Syahir Yaman. Dia datang dengan kapal Baghalah ataupun sejenis kapal layar menuju ke Kedah untuk bertemu Raja Kedah dan menyampaikan dakwah mereka pada tahun 1136 ataupun 1136 Masihi. Rombongan ini berjaya mengislamkan rajanya Prahong Mahawangsa ataupun Maharaja Darbar Raja. Maharaja Darbar Raja yang kedua. Semua sumber ni yang saya sebut tadi kan. Nanti di hujung video ni kita akan letak sumber-sumber kajian kita. Kita dah kaji, tapi saya kata ini bukan kali pertama saya tengok video tu. Bila saya tengok video tu, saya minta tim R&D kami di Darul Tauhid untuk buat research. So kredit untuk tim R&D Darul Tauhid Malaysia. Kemasukan raja ke dalam Islam telah diikuti golongan pembesar dan rakyat jelata. Ini biasa. Melaka pun sama juga. Bila Raja Melaka, Sultan Melaka masuk Islam, so semua orang rakyat Melaka pun masuk Islam. So sebab apa? Memang zaman itu sebab dia asal di Hindu kan. Jadi memang rakyat ni dia akan ikut raja. Kalau raja masuk Islam, dia pun semua akan masuk Islam. Itu kelebihan lah juga sebenarnya kan. Kelebihan juga tu. Dia punya fahaman Hinduism tu kan. Bila mereka menganggap bahawa raja mereka tu Tuhan, so kena ikut semua kan. Tapi Alhamdulillah lah, bila masuk Islam semua, so akidah Islam tu diajar dengan baik kepada rakyat jelata. Dan poin yang ke-6. Dia kata wali kutub boleh mempunyai tenaga dalaman bagi mewujudkan kemarau. Astaghfirullahalazim. Ini satu dakwaan juga. Konsep Rijalul Ghaib ataupun wali kutub ini di kalangan ahli tasawuf ataupun orang-orang sufi lah, bermaksud lelaki yang tak boleh dilihat, Rijalul Ghaib.
Kita tak boleh tengok. Dia wujud, ada, tapi tak boleh tengok. Kan? Seumpama konsep wali kutub, abdal, nujaba dan lain-lain. Konsep seperti ini tidak ada dalam Quran dan hadis. Mana ada? Ya? Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tak ada. Bukalah Al-Quran. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ad-Darimi, Sunan Daruqutni dan sebagainya. Bukalah semua, bacalah semua hadis. Memang tak ada konsep rijalul ghaib ini ataupun wali kutub ni dalam Islam. Kalau ada ialah dalam ajaran Syiah. Ya, dalam Syiah ada. Syiah percaya tentang imam mereka yang ghaib. Jadi sebenarnya asal usul kefahaman rijalul ghaib ni daripada Syiah. Okey, hukum mempercayai adanya keramat. Okey, pasal keramat ni macam saya kata, kita mengakui sebagai Ahlussunnah wal Jamaah memang ada karamah. Karamah ialah kelebihan yang diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu bukan dipelajari. Karamah ni bukan benda kita okey amal 100 kali zikir ni pun, amal 10,000 kali zikir ni dapat karamah. Tak ada, bukan. Ia adalah pemberian Allah yang mana tidak disedari pun oleh wali tu. Wali Allah tu dia bila berlaku karamah tu dia sendiri pun tak macam mana jadi macam ni. Contohnya jalan tak air. Kan? Dia mungkin cemas, mungkin dalam kesusahan. Tiba-tiba dia dapat pula berjalan atas air. Kan? Tak sengaja, tak semena-mena. Tapi satu kali tu je lah dia boleh berjalan atas air. Itu karamah. Okay, bukan benda boleh dipelajari. Okey. Dan seterusnya. Yang ketujuh. Asal usul amalan batin masyarakat Melayu. Okay. Ilmu tarikat ataupun tariqah menjadi sebahagian daripada amalan dalam kalangan masyarakat Melayu. Dan kata Syed Naqib Al-Atas. Syed Naqib Al-Atas antara penulis yang terkenal juga di tanah Melayu di Malaysia ni. Dua tarikat yang terkenal diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu ialah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan survival bangsa, elemen mempertahankan diri dalam masyarakat Melayu mula diberikan perhatian. Seni mempertahankan diri seperti silat disertai dengan beberapa amalan kebatinan. Okey. Itu asal usulnya amalan tenaga dalam ni. Okey. Sebab orang Melayu memang terkenal dengan silat. Kan kita memang ada seni silat dan sebagainya. Tapi bila adanya kata campuran unsur-unsur tasawuf itu, maka dicampur dengan amalan kebatinan. Adalah wirid-wirid dia, ratib-ratib dan sebagainya. Okey. Baik. Antara contohlah kita amalan kebatinan, tenaga dalam apa semua ni, yang antara yang terkenal ialah kumpulan Selempang Merah. Selempang Merah ataupun yang dikatakan ajaran Kiai Saleh. Selempang ini merupakan kain merah selebar 4 inci dan panjangnya cukup untuk diselempangkan daripada atas bahu kanan hingga ke bawah ketiak kiri. Kain ini, dia bukan sembarangan kain. Kain ini telah ditulis dengan ayat Al-Quran. Bagi sesiapa yang telah dianugerahkan dengan selempang merah ini, mereka perlu ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kiai Saleh. Okey? Baik, ada orang yang kata, ni orang kata, bukan saya kata, orang. Ada pandangan yang menuduh ilmu ini, ilmu Kiai Saleh ni adalah berdampingan dengan jin. Sebab itulah mereka kebal. Namun, jika diamati, zikir-zikir yang diamalkan hanyalah merupakan zikir harian biasa. Kumpulan yang menuduh ini juga menyatakan air dan selempang merah itu sudah dijampi. Namun hakikatnya Kiai Saleh sendiri pernah ditanya dengan persoalan ini. Beliau hanya jawab, air dan selempang merah itu hanyalah sebagai pembangkit semangat sahaja. Okay? Air dan selempang itu tidak ada hikmahnya. Hanya zikir dan berserah diri pada Allah sahaja menjadi senjata utama. Itu kata beliau lah. Okay? Ilmu ini juga bukanlah ilmu kebal. Perhatikan. Ni ramai pentasuk ilmu kebal tak suka dekat Abu Humaid ni kan. Jadi kita nak beritahu. Kiai Saleh sendiri kan ada kata ilmu ini bukan ilmu kebal. Kerana walaupun ada pihak komunis mengatakan bahawa tidak ada sebutir peluru pun boleh menembusi Kiai Saleh, beliau juga pernah terkena mata tombak pihak musuh di bahunya.
Beliau menasihati pengikutnya agar jangan terlalu taksub dengan ilmunya. Kiai Saleh sendiri pesan pada pengikut jangan taksub sangat dengan ilmu ni, kerana terbukti ia bukan ilmu kebal, dengan mencontohi dirinya sendiri yang boleh luka terkena senjata tajam. Jadi pengasas ajaran itu sendiri pun dah bagi tahu jangan taksub dengan ilmu kebatinan tersebut. Cukup orang kata apa tadi, zikir dan amalan dengan Allah Ta'ala ni yang menjadi pembenteng diri. Betul lah, kita pun ajar benda yang sama. Zikir yang maksur, yang Allah dan Rasulnya ajar pada kita, kita amalkan sebagai benteng diri kita. Jadi ada poin yang terakhir ialah tentang kononnya pendakwah terdahulu mesti ada ilmu kesaktian ataupun mesti ada kesaktian. Dia kata mesti ada bisa kan, mesti bisa ataupun ada sakti lah untuk berdakwah pada anak muda. Sekali lagi saya ulang poin ini, dan saya dah sebutkan tadi, ini saya tak setuju sebab Islam ini datang sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Nabi juga kata yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, mudahkan, senangkan, jangan susahkan. Maksudnya menyampaikan agama ni senang-senang dulu, bagi yang mudah. Jangan nak menyukarkan, jangan nak menyusahkan orang nak amal agama. Mana yang wajib tu wajib, yang sunat tu sunat. Jangan duk paksa orang buat benda sunat, kan nanti rasa berat, nanti orang rasa lari daripada agama. Wabashiru wala tunaffiru, dan bagilah khabar gembira, maksudnya beri mereka rasa happy dengan agama ni, suka dengan agama ni, jangan buat mereka lari. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, dan itulah caranya para sahabat. Subhanallah, siapa pendakwah lebih hebat? Sudah tentulah Rasulullah SAW. Dan tengok para anbiya, para nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa AS, Nabi Musa, tak ada pun tenaga dalam. Nabi Ibrahim pun tak ada tenaga dalam. Nabi Ibrahim dicampak oleh Raja Namrud dalam kayu api yang besar. Badannya tak terbakar, cuma baju dan tali yang membakar kena bakar. Itu bukan tenaga dalam, itu mukjizat para nabi dan rasul. Jadi secara kesimpulannya, saya doakan dan saya minta Allah Ta'ala bagilah hidayah dan taufik kepada kita semua, khasnya kepada penceramah Ustaz Muaizat, supaya beliau diberikan kata taufik untuk membetulkan semula apa yang disebutkan dalam video tadi. Semoga Allah Ta'ala memberikan beliau hidayah, petunjuk, dan juga kepada kita semua, termasuklah saya sendiri yang bercakap ni. Segala yang benar hanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya hanya menyampaikan sebagai amanah ilmu untuk membetulkan mana yang tak betul. Ini bukan aib. Tak ada aib peribadi pun. Bukan saya skodeng Ustaz Muaizat dekat rumah dia ke apa, tak ada. Ini benda yang dah tersebar di media sosial, dah ditonton oleh ramai orang, dan kita tak nak ada orang yang jahil yang bila tengok video ni dia percaya, dia terus percaya dan menjadi iktikad. Itu yang kita tak nak. Sebab itu kita kena bagi penjelasan sebegini. So next video insya-Allah kita akan tengok apa pula yang dikatakan oleh Muaizat dalam ceramah yang seterusnya nanti insya-Allah, dan kita akan react dan komen biiznillah ta'ala. Terima kasih kerana menonton. Saya doakan anda semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jumpa lagi. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.